Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Selawat dan doa keselamatan terlimpahkan selalu kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi semuanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mafhum daripada ayat ini menceritakan bahawa orang yang sabar terhadap ujian Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan akan memperolehi ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan menguji umat Islam untuk membezakan antara mereka yang taat dengan mereka yang derhaka dengan berbagai rupa ujian. Yang pertamanya ketakutan, yakni takut kepada musuh. Arti takut di sini ialah ternanti-nanti perkara yang dibenci yang menyebabkan penderitaan di dalam hati. Yang keduanya kelaparan, yakni kekurangan bahan-bahan makanan. Yang ketiga, kekurangan pada harta benda, yakni kekurangan dalam perniagaan dan perusahaan. Yang keempat, kekurangan diri manusia, yakni banyak berlaku kematian. Yang kelima, kekurangan buah-buahan, yakni musim kemarau yang menyebabkan kekurangan hasil tanaman. Maka Allah akan memberi kegembiraan dengan menyediakan syurga kepada orang yang sabar menerima ujian tersebut, di samping mendapat keampunan dan rahmatnya, dan mereka mendapat petunjuk ke jalan yang benar. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah mentafsirkan 5 ujian dalam ayat ini, bahawa ujian ketakutan itu ialah ujian takut kepada Allah. Kelaparan adalah kerana berpuasa di bulan Ramadan. Kekurangan harta adalah kerana mengeluarkan zakat dan sedekah. Kekurangan diri manusia yakni kerana ditimpa penyakit. Kekurangan buah-buahan yakni dengan kematian anak, kerana anak itu adalah buah hati manusia. Sebuah hadis At-Tirmizi yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya, jika seorang anak hamba Allah Ta'ala mati, Allah akan bertanya kepada malaikatnya, sudahkah kamu matikan anak hamba-Ku? Malaikat menjawab, ya. Bertanya Allah, sudahkah kamu matikan buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Bertanya pula Allah, kemudian apa dia kata? Mereka menjawab, dia puji Tuhanku, dan dia baca istirja', yakni lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkata Allah, buatkan untuknya sebuah rumah di syurga, dan namakan rumah itu Baitul Hamdi, yakni rumah pujian. Dalam riwayat yang lain pula yang bermaksud dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, manusia manakah yang lebih besar cobaannya? Nabi menjawab, para nabi, kemudian seumpama mereka, dan yang seumpama mereka pula. Seseorang itu akan diuji mengikut kadar agamanya. Sekiranya teguh dalam agama, bertambah besar cobaannya, dan sekiranya lemah dalam agama, kurang pula cobaannya. Tidaklah akan terpisah bala itu dari seorang hamba yang akan meninggalkannya begitu sahaja dan berjalan di muka bumi dengan tidak ada kesalahan. Dengan keterangan di atas,
jelaslah setiap orang tidak luput dari cobaan dan ujian. Siapa yang sabar akan mendapat keampunan, anugerah dan petunjuk. Pengajaran dan kesimpulan daripada ayat tersebut, ya. Sabar adalah perisai dan senjata orang-orang yang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Itulah ujian yang akan kalian hadapi berupa perasaan takut pada musuh, kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa dan buah-buahan. Tidak ada yang melindungi kalian dari ujian-ujian berat itu selain jiwa yang penuh dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berita gembira kepada mereka yang sabar dengan hati dan ucapannya. Ramadan Al-Mubarak yang disambut pada tahun ini oleh kita rakyat Malaysia sudah pasti menjadi kenangan dan sejarah pada masa hadapan, tak kala negara sedang berhadapan dengan wabak pandemik COVID-19. Dan di sebalik itu, ia membawa hikmah dan rahsia dari Allah Subhanahu wa taala buat umat manusia di dunia. Itulah jiwa seorang Muslim yang sejati apabila semua yang berlaku diterima dengan penuh keredaan serta berfikir positif. Jika diuji dengan perkara yang baik, kita akan sentiasa bersyukur dengan nikmat yang diberi ini. Malah jika diuji dengan musibah dan duka, kita sentiasa dituntut untuk bersabar dan terima dengan positif. Hanya pada diri mukmin sahaja diperoleh keyakinan ini. Ramadan dalam suasana COVID-19 bermaharjalela mengajar kita supaya menyambut Ramadan dan Syawal dengan penuh kesederhanaan dan tidak ada lagi pembaziran. Semoga kita sebagai umat Islam dapat menyuburkan sifat kesabaran, kepimpinan dalam hati dan sayangi keluarga masing-masing, kerana inilah antara hikmah Allah jadikan Ramadan pada tahun ini berada dalam suasana PKP. Pada musim COVID-19 yang mana kita ditegah untuk keluar rumah, maka bolehlah kita mengumpulkan ahli keluarga yang ada di rumah untuk melakukan ibadat bersama seperti solat berjemaah, tadarus Al-Quran, zikir dan macam lagi supaya suasana Ramadan itu terus ada. Rugilah bagi mereka yang Allah berikan peluang untuk menyambut Ramadan tetapi mereka tidak menggunakannya dengan baik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa ketika Nabi SAW menaiki mimbar, baginda SAW bersabda, amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Baginda SAW ditanya, wahai Rasulullah, apabila engkau menaiki mimbar, engkau telah berkata amin, amin, amin. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Jibril alaihissalam telah datang kepadaku. Lalu dia, yakni Jibril, berkata, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan baginya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad, amin. Maka aku katakan amin. Hadis riwayat Ibn Hibban. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita ketika ini menjadi kayu ukur terhadap kesabaran dan keredaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba-Nya, adalah sangat tidak wajar sekiranya berputus asa dan mengambil jalan mudah dengan melakukan jenayah terhadap orang lain seperti mencuri, merompak, meragut, pecah rumah dan sebagainya. Begitu juga jangan sesekali berputus asa untuk meneruskan kehidupan sehingga sanggup untuk membunuh diri dan keluarga kerana tekanan ketika ditimpa ujian ataupun musibah. Janganlah kita menjadi orang yang miskin iman, jiwa dan harta. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha kanzun min kunuzil jannati wa annaha dawa'un min 99 da'an adnaha alhammu. Mafhumnya, sesungguhnya ia, yakni hauqala, adalah pembendaharaan daripada pembendaharaan syurga, dan ia juga adalah penakwar, yakni ubat bagi 99 jenis penyakit
Yang paling ringan sekali ialah penyakit murung, itu stres. Maka banyaklah kalian membaca la haula wala quwwata illa billah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.